Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kembali ke channel Cikgu Buku Teks untuk bincangkan tajuk yang pertama iaitu Matematik tingkatan 4 contoh 2 dengan contoh 3. Buku teks kamu ialah pada muka surat 13. Baiklah, kita tengok pada contoh yang kedua dalam buku teks muka surat 13. Okey, angka pertama ialah kita kena pasti dulu fungsi yang terlibat. Dengan maklumatnya ialah dia melalui titik A. Soalannya ialah minta kita cari nilai C. Okay, dalam kes yang pertama ialah A titik A 04 di mana dia melalui titik 04. Jadi langkah pengiraannya ialah langkah pertama ialah kita kena wakilkan koordinat A itu sebagai nilai X dan nilai Y. Jadi X mewakili 4, Y mewakili X mewakili 0, Y wakili 4. Okey, kita pun ambil lah fungsi dia. Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 3X tambah C. Okey, jadi bila kita nak selesaikannya, jadi kita boleh ganti nilainya ialah F 0 sama dengan X dia ialah 0 kuasa 2. Okey, X ni diwakili dengan 0 kuasa 2 tolak 3. Okey, X yang satu lagi ialah 4 tambah dengan C. Okay, bila kita tengok macam ni, nilainya sebenarnya kita tak dapat lagi tu. Okay, jadi kita boleh gantikan sebenarnya nilai F0 tu. Nilai F0 sebenarnya diwakili oleh 4. Okay, jadi kita boleh tulis dia sebagai 4. Kita boleh tulis dia sebagai 4 sama dengan 0 kuasa 2 tolak 3, 0 tambah C. Okey, jadi sebenarnya bila kita tekan kalkulator kita akan dapat nilai C sama dengan 4. Okey, jadi kita akan dapatlah pintasan Y ataupun nilai C sama dengan 4. Jadi langkahnya ialah sebenarnya kamu kena tekan kalkulator lah sebenarnya nah. Kamu tekan kalkulator 4 sama dengan dan seterusnya. Jadi yang ni kamu kena ada kemahiran untuk tekan kalkulator. Okey, soalan B pula. Okay, merujuk pada soalan B. Soalan B ialah sama juga kaedahnya, ialah diberi nilai koordinat yang perlu dilalui ialah negatif 1 dengan 3. Okay, jadi kita yang pertama, langkah pertama ialah kita kena wakilkan ialah X sama dengan negatif 1, Y sama dengan 3. Okay, jadi kita pun ambil lah fungsi kuadratik yang diberi ialah Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 3X tambah C. Jadi F negatif 1 sama dengan negatif 1 kuasa 2 tolak 3 darab dengan negatif 1 tambah dengan C. Okey, nilai X ni saya ganti dengan nilai negatif 1. Okey, nilai X. Okey, nilai X ni saya ganti dengan negatif 1. Okey, kenapa ganti negatif 1? Sebabnya nilai X ini negatif 1, sini pun negatif 1. Kita ganti nilainya. Okey, seterusnya sebenarnya apa yang diwakili dengan F negatif 1 tu? F negatif 1 sebenarnya mewakili nilai Y. Okey, jadi sini sebenarnya mewakili nilai Y. Jadi dia akan dapat Y 3 sama dengan negatif 1 kuasa 2 tolak 3 kurungan negatif 1 tambah C. Maka kamu kena tekan kalkulator sekali lagi. Okey, bila kamu tekan kalkulator, pastikan kamu tekan dengan menggunakan kemahiran yang betul. Di mana sama dengan ni merujuk kepada shift calculate, maka kamu akan dapat sini jawapan dia ialah C sama dengan negatif 1. Okey, maksudnya sini kita dah dapatlah nilai C nya. Okey, nilai C yang kita perlu cari, maka kita dapatlah jawapan akhir dia ialah C sama dengan 1. Maksud dia ialah pintasannya pintasan Y nya mewakili negatif 1. Seterusnya kita tengok contoh yang ketiga. Okey, contoh 3 dalam buku teks. Dia beri ada dua graf fungsi kuadratik Fx dengan Gx, di mana dilukis pada paksi yang sama, kita kena cari ataupun tentukan nilai julat bagi nilai P. Okey, jadi kita tengok G. Okey, G saya wakil dengan color orange ni. G saya wakil dengan color orange. Fx saya wakil dengan color B. Fx saya wakil dengan color hijau. Okey, jadi kita tengok sini pada istilahnya, kita tengok yang hijau tu sebenarnya yang kuning tu sebenarnya lebih lebar lagi daripada
daripada yang kuning tu lebih lebar lagi daripada yang hijau. Jadi bila lebih lebar, apa yang kita telah belajar sebelum ni, sekiranya yang ni ada istilah dia dalam buku teks sebenarnya ni. Kamu boleh tengok pada buku teks muka surat rujukan dia, buku teks muka surat 11. Ada dia bagi tahu situ, semakin kecil nilai A, semakin kecil nilai A, maka makin lebar. Maksudnya sini ialah nilai yang kuning ni lebih lebar lagi daripada nilai yang purple. Maksudnya bila dia makin lebar, maksudnya nilai P ni mestilah kurang pada 3. Jadi nilai P lebih kurang pada 3 sebab dia sebab graf ni lebih lebar. Lebih lebar maksud dia lebih kecil. Yang sini 3, jadi kita lebih lebar, maksudnya P tu mesti kurang pada 3 lah, sama ada 2, 1 atau sebaliknya. Jadi satu lagi, kita tengok satu lagi, sebab dia graf dia ialah bentuk U. Kita tengok bentuk graf. Bila kita rujuk pada bentuk graf, bentuk graf yang berbentuk U ialah maksudnya ialah A kurang pada A lebih besar, maksudnya ialah P tu mesti lebih besar daripada kosong. Sebab dia bentuk U, bentuk graf dia. Seperti yang kita belajar sebelum ni, sekiranya dia bentuk U maka dia lebih besar, maksudnya P lebih besar daripada kosong. Maksudnya sini kita boleh lengkapkan julat dia. Satu ialah P kurang pada 3. Satu lagi sebab graf dia bentuk U, maka P lebih besar daripada kosong. Maka kita boleh buat dalam bentuk julat. Jadi kamu akan dapat sini ialah P kurang pada 3 dan P mestilah lebih besar lagi daripada kosong. Maka yang inilah dinamakan sebagai julat nilai P. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Buku Teks dan cuba try latihan seterusnya, itu 1.1 C.